Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dekat Bycam Studio. Pada minggu ini sekali lagi kita bakal disajikan dengan dua pertemuan Malaysia menentang Korea Selatan apabila JDT akan turun menentang Ulsan Hyundai pada 5 November, manakala Selangor akan menentang Jeonbuk Hyundai pada 7 November nanti. Sudah tentu kalau boleh kita nak tengok JDT dan Selangor mampu mencetakkan satu keputusan yang positif. Target utama sudah tentu 3 mata, kalau tak mampu 1 mata pun sudah cukup baik. Pada game sebelum ni, JDT telah dikecewakan oleh Gwangju apabila mereka tewas dengan keputusan 3-1. Manakala Selangor, mereka berjaya mencatatkan satu kemenangan yang penuh bermakna apabila menewaskan Jeonbuk dengan keputusan 2-1. Pada kali ini, menarik untuk kita lihat mampukah JDT bangkit semula untuk mencatatkan kemenangan ke atas Ulsan. Dan Selangor pula, adakah sekali lagi mereka mampu kekal momentum dengan mengalahkan Jeonbuk? Menarik untuk kita saksikan nanti. Jadi apa-apa pun kita mulakan dulu dengan pertemuan JDT menentang Ulsan Hyundai. Seperti mana yang kita tahu ketika ini Ulsan dilatih oleh seorang individu yang cukup dekat, cukup sinonim dengan kita, iaitu Coach Kim Panggon. Pada kali ini beliau akan pulang semula ke Malaysia dengan satu misi untuk mencatatkan kemenangan ke atas pasukan JDT. Malah ketika ini moral pemain-pemain Ulsan juga di tahap yang cukup tinggi apabila mereka baru sahaja muncul juara K-League untuk musim 2024. Kejuaraan ini juga merupakan kejuaraan kali ketiga berturut-turut buat Ulsan selepas mereka muncul juara untuk musim 2022 dan 2023. Malah untuk 3 musim sebelum itu, Ulsan juga berjaya menamatkan saingan Liga sebagai naib juara. Dekat sini kita boleh nampak yang Ulsan ni merupakan sebuah pasukan yang cukup kuat dan konsisten di Liga Korea. Sudah tentu JDT akan berdepan satu tugas yang agak sukar untuk menewaskan Ulsan ni. Tapi kena ingat JDT ada advantage apabila mereka akan bermain dekat Stadium Sultan Ibrahim. JDT bila main dekat SSI, peluang untuk menang tu cukup tinggi. Malah kalau kita tengok rekod head to head JDT dan Ulsan telah bertemu sebanyak 4 kali, di mana JDT yang jauh lebih gah apabila menang 3 kali dan tewas sekali. Pada pertemuan terakhir mereka pada tahun lepas, JDT menewaskan Ulsan dengan keputusan 2-1. Sudah tentu JDT mahu meneruskan rekod cemerlang mereka ke atas Ulsan dengan sekali lagi menewaskan mereka. Melihat kepada rekod, Ulsan telah muncul juara sebanyak 2 kali dalam kancah ACL, iaitu pada musim 2012 dan 2020. Akan tetapi untuk musim ni, Ulsan berdepan dengan satu laluan yang agak berliku apabila mereka tewas 3 perlawanan berturut-turut. Ketika ini mereka berada di tangga last dalam kumpulan, tanpa mata, gagal untuk menjarikan sebarang gol dan telah bolos sebanyak 7 gol. Mereka kalah kepada Kawasaki 1-0 dalam perlawanan pembukaan, kalah 4-0 kepada Yokohama dan kalah 2-0 kepada Vissel Kobe. 3 game pertama mereka jumpa kelab Jepun, 3-3 game itulah mereka kena bantai. Jadi dengan berbaki 5 game, mereka dah tak boleh hilang mata kalau mereka nak mara ke pusingan seterusnya. Nak tak nak mereka kena bangkit semula, kena cari rentak kemenangan untuk menghidupkan semula peluang mereka dalam saingan ACL. Memandangkan saingan Liga dah settle, mereka pun dah muncul juara, lepas ni Ulsan dah boleh fokus sepenuhnya untuk saingan ACL ni. Jadi JDT kena berhati-hati dengan kebangkitan yang cuba dijelmakan oleh Ulsan Hyundai ni. Aku yakin mesti mereka akan all out punya dalam game ni. Ketika ini Ulsan Hyundai mempunyai 6 pemain import, iaitu 2 dari Sweden, 2 dari Brazil, 1 dari Jepun dan 1 dari Georgia. Nilai pasaran pasukan Ulsan Hyundai ketika ini adalah pada nilai 16.7 juta euro. Dalam 5 perlawanan terakhir, mereka berjaya mencatatkan 3 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan. Untuk 3 pemain tumpuan, pemain yang pertama adalah Joo Min-kyu yang bermain di posisi penyerang, Gustav Ludwigsen yang bermain di posisi sayap dan Darijan Bojanic yang bermain di posisi tengah. Next, kita ke pertemuan Selangor menentang Jeonbuk FC. Ramai yang tak menjangkakan yang Selangor mampu cipta satu keputusan positif ke atas pasukan Jeonbuk. Bermain di tempat sendiri ditambah pula dengan sokongan padu dari para penyokong, sedikit sebanyak ianya membantu untuk menaikkan semangat moral pemain-pemain Selangor. Tapi pada kali ini tugas sukar pastinya menyanti Selangor apabila Jeonbuk pula yang menjadi tuan rumah. Ditambah pula Coach Nizam Jamil secara tiba-tiba membuat keputusan untuk meninggalkan pasukan Selangor. Bagi aku bukan mudah untuk mana-mana coach dalam tempoh yang
singkat ni nak cipta satu keajaiban untuk Selangor lah. Kalau tanya pendapat aku, jujur cakap, aku memang tak letak expectation tinggi untuk Selangor dalam game ni. Lagipun game sebelum ni pun Jeonbuk boleh kata tak menurunkan skuad terbaik mereka lah. Import langsung tak ada, malah mereka yang lebih banyak menguasai game, lebih banyak pegang possession. Tapi nasib baik Selangor bijak ambil peluang ni untuk menewaskan Jeonbuk. Mungkin Jeonbuk ni overconfident sangat kot lah. Itu yang mereka langsung tak bawa import. Tapi untuk next game ni, possibility untuk pemain import diturunkan cukup tinggi. Takkanlah mereka nak kalah lagi kot lawan Selangor kan. Confirm lah mereka akan turunkan skuad terbaik mereka kali ini. Tapi mungkin tak juga, sebab waktu mereka menang lawan Muangthong dekat home tu, mereka cuma pakai seorang je import. Itu pun dapat bantai Muangthong 4-1. Jadi Selangor kena bersiap sedia sepenuhnya apabila jumpa Jeonbuk ni. Kalau tengok kepada performance semasa Jeonbuk ni, memang tak begitu cantik. Mereka cukup struggle dalam K-League pada musim ni. Silap-silap mereka boleh jatuh ke Division 2 pada musim depan. Kalau kita tengok pada 5 perlawanan terakhir mereka memang cukup menyederakan lah. 4 kekalahan dan 1 seri. Boleh nampak yang mereka cukup struggle buat masa ini. Untuk Liga memang Jeonbuk ni memang cukup struggle. Tapi untuk ACL 2 ni, Jeonbuk ni masih lagi antara pasukan yang perlu diberikan perhatian. So aku harap at least Selangor dapat bawa pulang lah 1 mata pun dah cukup bagus. Tapi kalau dapat 3 mata, itu lagi mantap lah, lagi strong. Jadi geng, apa ramalan korang untuk 2 game ni? So korang rasa mampu ke tidak JDT dan Selangor bawa pulang 3 mata? Boleh komen dekat bawah. So itu saja Semo untuk video kali ni. So aku harap Semo boleh like, subscribe, share dan komen. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.